Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam siaran You Wartawan, Anda juga wartawan. Minggu ini masyarakat dunia akan bersama-sama menyambut Earth Hour, iaitu acara global yang memastikan climate change ataupun pemanasan global diberi perhatian oleh semua warga dunia. Adakah hanya memetik switch lampu off ataupun bertindak lebih daripada itu yang akan kita melihat bagaimana kita membentuk komuniti hijau. Adakah masyarakat dunia sudah sedar tentang keadaan dunia global hari ini, keadaan persekitaran dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Sebelum saya perkenalkan tamu saya dalam program You Wartawan pada malam ini, pada petang ini, mungkin kita dengarkan pandangan rakan-rakan You Wartawan. Silakan. Alhamdulillah, buat masa sekarang saya masih buat, tapi perkara ni kurang dilakukan oleh masyarakat lah yang tu terbukti. Jadi kalau kempen, adakah kempen atau semua, saya pasti ini satu benda yang amat bagus untuk negara. Bit by bit I try to practice. Plastic on the other side, bottle on the other side. Tapi bila sampai satu tahap tu, bila dekat satu rumah kan ramai kan, jadi semua macam jambal-jambal jugalah. Cuba. Adalah yang kita cuba. Tapi insyaAllah lah sikit-sikit. Adalah macam kalau kita lampu, especially energy and all the electricity and all that semua tu, kalau kita tak pakai benda semua, dan kita tutup lah. Kita try to make at least a few minutes, kita tutup about 15 minutes a day, just to help out in a small way lah. Itu pandangan rakan-rakan You Wartawan. Kita bersama saudara Haris F. Manaf di ujung sana, pengarah program Subang Jaya Youth Club, dan sebelah kiri saya saudari Yasmin Rashid, Presiden dan Pengasas Econet. Tidak asing lagi di Esrawani. Yasmin, mungkin setakat orang kata pemahaman kita, orang kata pun switch off the lights ketika Earth Hour, adakah cukup kita mewujudkan komuniti hijau? Tak. Terus terang ya. Tak. Walaupun ia menjadi satu rancangan yang positif lah, untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar ataupun untuk menitik beratkan kepentingan kita mengurangkan penggunaan tenaga. Tapi kalau kita fikir balik, tiap-tiap malam kita tidur pun dah tutup 8 jam dah kan. So 1 jam nak cakap impact keseluruhan mungkin tidak terlalu tinggi, tapi sebab acara ni adalah acara global, dan kalau kita lihat sokongan terhadap terhadap elemen ini sangat kuat, so mungkin ia menjadi satu titik permulaan untuk kita menilaikan lagi macam mana kita nak mempraktikkan. Kalau saudara Haris, adakah cukup dengan orang kata pun menutup lampu sepanjang 1 jam, ataupun Earth Hour ni dah masuk ke tahun ke berapa dah? Tahun ke Earth Hour semenjak 2008. 2008 dah masuk tahun keempat saya rasa. Dan tetapi isu climate change, isu pemanasan global, isu tentang sustainable development dan sebagainya bukan baru. Tetapi bukan baru. Adakah kesedaran itu semakin meningkat ataupun setakat tunggu bulan ni lah? Macam mana Haris? Kesedaran tu memang meningkat dengan rapid lah. Tapi pada saya Earth Hour ni tutup lampu 1 jam dalam masa setahun tu, sejam tu, dia lebih simbolik daripada nak buat apa-apa perubahan. Dia imagine kalau semua orang satu dunia senyap dalam masa 1 minit untuk satu tujuan, katakanlah untuk satu tujuan yang besar, lebih besar daripada kita sendiri kan. So itu meningkatkan kesedaran, dan impact dia lebih kepada kesedaran, lebih kepada pendidikan daripada perubahan minda lah. Apa yang kita perlu lakukan? Pengalaman orang kata pun Subang Jaya Youth Club untuk kita orang kata pun melestarikan alam, untuk menjadikan program sebegini lebih orang kata pun ada orang kata pun continuity ataupun ada kesinambungannya, bukan setakat habis 1 jam pada malam tersebut, tetapi perlu diteruskan kerana impaknya akan memberi lebih banyak dan sebagainya. Pengalaman Subang Jaya Youth Club. Macam pada 2 Earth Hour yang sebelum ni, kami sedar yang Earth Hour ni dia lebih kepada pendidikan dan kesedaran daripada buat apa-apa perubahan yang lebih berkesan. So 2 Earth Hour yang sebelum ni kami memberikan bengkel membuat pelita menggunakan minyak terpakai, menggunakan barang-barang terpakai. So macam pakai tin kosong dengan minyak masak terpakai, dengan tali, dengan paper clip. So dia lebih kepada pendidikan. So hopefully tahun ni dia akan jadi lebih besar lah, dan
Dan pengalaman orang kata pun Eco-Nights misalnya, Yasmin, kalau kita melihat kesedaran orang kata pun berada dalam kelompok yang memperjuangkan alam sekitar ni suatu yang cool sepatutnya di seluruh dunia, tetapi di Malaysia mungkin agak skeptikal, mungkin ada orang kata pun peningkatan, ada kesedaran yang tinggi dan sebagainya. Mungkin sudah sampai masanya ada satu ketikanya Malaysia akan ada parti hijau misalnya untuk memberi satu impak yang lebih besar, kerana suara-suara ini agak terpencil dan kadang-kadang orang-orang tertentu memandang sinis terhadap isu-isu alam sekitar, sampai terpaksa buat demonstrasi, terpaksa membuat memorandum, terpaksa buat bengkel dan sebagainya. Pandangan Yasmin? Saya rasa kami dah on the way there. Ataupun sedang dilaksanakan. Saya tak dapat nafikan bahawa yang I don't know kalau alam sekitar ni sesuatu yang boleh dijadikan cool. Tapi cool pun mungkin boleh membentuk ataupun memberi rangsangan untuk kita lebih menghayati lah, isu berkaitan alam sekitar. Tapi kita patut sedar bahawa ada perbezaan yang besar antara mengetahui isu dan membuat sesuatu mengenai isu itu. Saya rasa di Malaysia sekarang adalah satu posisi yang unik di mana tahap kesedaran awam terutama ni di kalangan belia amat tinggi sekali berbandingkan di masa saya di bangku sekolah. Tapi yang saya ingin melihat lagi adalah macam mana mereka boleh transformkan knowledge mereka kepada sesuatu action. Misalnya daripada nak setahun sekali kita tutup lampu 1 jam, apa kata kita buat tiap-tiap hari? Dan kenapa kita tidak boleh buat sedemikian? Itu yang saya rasa kita perlu banyak lagi exposekanlah belia-belia kita kepada pendekatan Eco-Nights untuk memberi kesedaran bersama-sama masyarakat memperjuangkan isu alam sekitar, sekecil-kecil benda yang Yasmin rasa memberi impak yang cukup besar. Talks, awareness talks. 2 hari lalu saya di University of Nottingham, Malaysia campus, dan saya masuk ke Dewan Kuliah. Mereka mengajak seramai 500 orang yang hadir 10. Okey. Dan Presiden Nature Club sendiri cakap, bukannya mereka menghadapi masalah, macam mana nak menarik perhatian rakan-rakan mereka. Sebab bila dipaparkan di kampus, memang sambutan amat mengecewakan. Tetapi platform sudah ada, dah disediakan. Jadi macam mana kita nak menarik perhatian belia-belia ni untuk memasuki, walaupun kita bukannya nak jual apa-apa ke, bukannya nak paksa mereka buat apa-apa, cuma sit down and listen. Itu pun susah nak untuk dipaksa kadang-kadang. So but there are some aspects yang amat positif lah. So I'm looking at the positive side. Harap lebih banyak aktiviti positif lah yang akan dihasilkan daripada ni. Okey, kita nak dengar lagi pandangan Yasmin dan juga Haris, kerana kita tahu mungkin kesedaran tentang Earth Hour ataupun menjaga alam sekitar, melihat pemanasan global dan sebagainya, pada setengah pandangan mengatakan bahawa mereka yang kata pun berada di kelompok-kelompok tertentu sahaja. Mereka yang berada di kawasan-kawasan tertentu, kawasan bandar, kawasan-kawasan pinggir bandar, mungkin kawasan kampung bagaimana. Mungkin mereka sudah lama buat, kita tak sedar, tetapi platform yang berbeza. Jadi mungkin kita akan dengar lagi pandangan rakan-rakan wartawan. Sebelum itu kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih bersama kami. Saya nak baca pandangan seorang rakan wartawan yang menghantar pandangan mereka melalui Facebook wartawan, Muhammad Syafiq Ashraf Sulaiman. Pada pandangan saya, kempen ini telah dapat menyatukan masyarakat global untuk ikut serta dalam aktiviti ini. Cuba kita lihat, penduduk dunia begitu teruja dengan kempen ini. Hal ini menunjukkan mereka secara langsung sedar bahawa inisiatif sebegini adalah suatu perlu sebagai langkah melestarikan kehijauan bumi. Bagi saya sendiri, Earth Hour membantu saya untuk menjadi lebih mesra alam dengan mengurangkan penggunaan aircon di rumah serta tak terlalu bergantung pada beg plastik ketika ada supermarket. Saya rasa ini kesedaran yang bukan kecil lagi, kesedaran yang besar, kerana di Selangor, di Kuala Lumpur misalnya, setiap hari Sabtu dan Ahad tidak digalakkan, tidak ada orang kata pun kalau pergi supermarket, pergi kedai, tidak akan diberi plastik percuma untuk mengisi barang dan sebagainya. Dan ramai lagi di luar sana masih tidak membawa apa-apa untuk membawa shopping bag dan sebagainya. Yasmin melihat, adakah ini satu orang kata pun tingkah laku ataupun cara pendekatan yang kata pun melihat suatu itu tidak kena pada diri mereka, kena pada orang lain saja? Saya setuju. Selalunya sindrom ni
bila kita cakap katakan perubahan iklim, global warming dan sebagainya. Bila kita di bandar, kita pergi kerja, maksud bangunan berekon, tak pernah pun mengalami kena keluar menghadapi cuaca yang panas dan sebagainya. So most of the time orang yang hidup di bandar ni amat detached daripada isu alam sekitar. Dan tetapi yang mengalami masalah mengenai ia adalah komuniti-komuniti yang terpencil mungkin, katakan di sebuah pulau, dan paras air laut semakin meningkat. Tinggi, kita tak dapat melihat tu di bandar. Actually bila kita hakisan pantai misalnya. Sebab kita contohnya lah, kalau kita bagi YouTube ke bagi Google secara broad range kalau saya tak suruh student saya pun lecture di sebuah universiti, tak suruh dia membuat research berkaitan dengan alam sekitar, sampai bila pun mereka tak akan Google mengenai climate change. Sampai ke tahap tu susah juga. Apa-apa berkaitan dengan alam sekitar, sebab itu bukan priority mereka. Di Malaysia, alam sekitar mungkin mengambil tangga ke-5 ke ke-6 dalam 10 of the things that kita prioritize. Tapi benda berlaku di hadapan mata, tanah runtuh, banjir kilat, ataupun setiap tahun kita lihat ataupun kawasan-kawasan tertentu ditenggelami oleh paras laut dan sebagainya. Ya, tapi mereka tidak boleh mengaitkan kepada perbuatan kegiatan harian mereka. Contohnya plastik bag. I mean, sekiranya Nazri ke Haris dengan saya tak guna plastik bag sehari, dan kita ada 27 juta rakyat Malaysia. Satu hari kita refuse satu plastik bag, tu dah mengurangkan 27 juta plastik bag daripada memasuki tapak pelepasan sampah. Kalau kita bagi facts and figures macam tu, mungkin dia boleh rakyat boleh lagi imagine apa magnitude kegiatan harian mereka. Kegiatan harian Haris, kerana Subang Jaya Youth Club mungkin bersama people on the ground, masyarakat madani di bawah sana, mungkin sampai ke tahap mungkin kita terpaksa bawa mereka ke sungai, ke landfill ataupun ke tempat-tempat yang ada ataupun visual gambaran yang sebenarnya. Begitu pandangan Haris. Saya nak bawa balik kepada cool factor tadi kan. Macam dia, saya rasa bila cakap pasal tabiat hari-harian, dia macam lebih kepada pembudayaan. Dan kalau kita tengok balik pembudayaan tu, contohnya pembudayaan korporat, kita semua kena pakai tie. Kalau nak kerja korporat kena pakai tie. Dan apakah relevan dia, apa relevan dia pakai tie? Cuaca di Malaysia panas, humid. Malaysia panas, apakah sumbangan dia kepada produktiviti kita? Tapi itu adalah budaya korporat. Dan kalau kita dapat membawa adaptasi baru kehijauan green movement ni kepada sampai ke pembudayaan sekali. Mungkin macam China buat ban terus plastik bag. So macam mungkin dia kena benda macam tu, tapi mesti ada suara-suara yang mengatakan bukan plastik bag yang mencemarkan alam, orang yang mencemarkan alam. Tapi macam pistol juga, bukannya pistol yang bunuh orang yang bunuh orang. Tapi kita kena ada satu kerajaan yang lebih teguh, lebih tegas dengan pembudayaan hijau. Pengalaman Haris, bagaimana kita sebagai orang kata pun user, pengguna ataupun aktivis misalnya, ataupun masyarakat civil society itu sendiri, masyarakat sivil itu sendiri demand, menuntut benda ni diangkat? Saya rasa dengan macam yang Cik Nazri cakap tadi, kena buat dia jadi sesuatu pembudayaan yang cool factor. Buat dia jadi cool. Macam apa yang Eco Nights buat, Eco Film Festival. Lepas tu sekarang ni kita sebagai masyarakat sangat menginginkan satu budaya. Kan, sebab sekarang ni macam-macam kita nak express diri kita. So ada Eco Film Festival yang saya buat sekarang, Eco Palooza. Eco Palooza ni festival seni, muzik dengan festival eco. So dia merapatkan dia macam mesej itu dibawa di bawah satu lapisan. Betul. Selain daripada entertainment, hiburan dan sebagainya. Dia lebih kepada ekspresi diri masing-masing. Dan sekarang kita pun dapat lihat berbagai macam budaya kreatif, culture kreatif yang menghayati alam sekitar dan menggunakan tema alam sekitar untuk meningkatkan satu kreativiti dan inovasi untuk mengenali isu berkaitan dengan alam sekitar. And I hope dalam masa terdekat lagi, dalam mungkin 3 ke 5 tahun, yang penting kita sentiasa we don't stop. Keep on keeping on. Sebab kita buat bukan sebab untuk jadi cool, kita buat sebab kita adalah, kita tak nak
buang masa sebab demi masa sungguh manusia tulang kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman meaning that kita percaya dengan benda tu. Satu hujah yang kuat tak boleh ditolak. Beriman meaning that we really believe in the cause, and beramal soleh meaning that we are consistent. So kalau kita tak buat benda yang kita percaya, kalau kita tak buat dengan konsisten, maka Tuhan cakap kita adalah orang yang kerugian. Yasmin, kalau kita lihat mungkin paling basic, paling asas adalah anak-anak kita di sekolah ataupun di rumah. Itu yang paling asas. Dan generasi X, generasi Y inilah yang akan berada di lapisan apabila mereka sampai maksudnya memimpin negara dan sebagainya. Kesedaran diri itu bagaimana untuk kita menjadikan satu perkara yang paling penting untuk mereka ketahui. Saya amat kecewa lah sebab saya pun ada anak sendiri 10 tahun dan kami di rumah amat mempraktikkan lah. I mean the basic things. Kami pun bukannya ekstremis dari segi nak praktikkan benda hijau. And there's no such thing as 100% green. Betul. Just like I mean whatever you can do. Contohnya kami mengitar semula di rumah. Kami ada bin-bin. Itu pun kita ambil kotak mana-mana je lah. Kita letak je. Anak saya akan melukis, ni untuk plastik, ini untuk kertas, ini untuk dan sebagainya. So tiap-tiap kali dia pergi sekolah, apabila dia minum sesuatu minuman botol, dia diajar untuk menyuci dia dan membawa balik untuk kita semula. Sebab kalau di sekolah mungkin bin dia tak teratur. Diasingkan, Ada sekali dia balik rumah dia menangis. Cakap kenapa? Dia kata saya dah tak nak ambil barang ni nak kita semula di rumah. Cakap kenapa? Sebab orang kawan-kawannya mengejek dia. Panggil dia garbage girl. So susah sebab dia ada peer pressure juga. And then bila saya melihat kawan-kawan dia, kehidupan mereka sangat disposable. Kita sekarang di dalam society yang suka pakai buang. Dah pakai sekali, hilang pun tak apa, rosak pun tak apa. Bukannya kita nak perbaiki je, tak apa. Mak ada duit, bapa ada duit, beli lagi. Beli lagi. Padahal barang banyak lah di rumah. Itu yang saya rasa kami punya kerja tak akan berhenti. Sebab ini dari segi perubahan minda, perubahan mindset change. And 10 tahun, 15 tahun belum tentu lagi. Kita akan dengar lagi pandangan Yasmin, pandangan juga Haris dan juga rakan-rakan you wartawan, kerana kita tahu kadang-kadang kita terpaksa menelan pahit sebelum kita mendapat yang madunya, yang manisnya. Adakah itu berlaku di Malaysia dan bagaimana kita melakukannya secara praktikalnya, bukan setakat retoriknya? Lihat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Okey, kita sudah pun kembali pandangan Haris pula tentang itu. Kerana kita tahu anak-anak ni lah seperti kain putih. Kalau kita corakkan hitam, hitam lah jadi. Kalau biru, jadilah birunya. Ataupun jadi batik, batik lah jadinya. Tetapi kalau di sekolah tu, seperti pengalaman Yasmin, saya rasa ramai ribuan lagi, jutaan lagi pengalaman ibu bapa dan anak-anak begitu juga. Dan apa yang kita boleh lakukan? Kerana kita tahu kalau asasnya, nilainya, budaya yang tidak wujud di rumah tu, bagaimana mereka nak bawa ke sekolah, bagaimana mereka nak bawa ke shopping kompleks, bagaimana mereka nak bawa ke stadium dan sebagainya. Pada saya, kalau nak ubah minda budak-budak kecil sangat susah. Dan juga nak ubah minda orang-orang dewasa pun susah juga. Lagi susah. Yang paling senang pada saya, nombor satu sekali, kita ubah minda diri kita sendiri. Kita fikir apa yang kita boleh buat instead of fikir apa yang orang lain boleh buat. Nombor dua, lagi senang kalau kita cuba untuk create cool factor macam tadi tu kepada belia-belia kita. Sebab belia hari ni akan jadi parents masa depan dan jadi leader pemimpin masa depan. So pada saya nak tackle belia ni lebih praktikal daripada nak pengalaman Haris, kerana mungkin mereka berada di college ataupun berada di sekolah, pengalaman yang berbeza mereka dapat kerana usaha tidur mungkin agak minimum di sekolah ataupun di rumah ataupun di college mereka. Tetapi apabila berada regroup balik dengan Haris dan rakan-rakan, mungkin apa yang menjadikan mereka terpaksa ataupun volunteers untuk menyumbang ataupun berkreatif, inovatif dan sebagainya. Dia itu Encik Nazri dah mula menyentuh tentang motivasi, kenapa orang buat benda yang diorang buat. So motivasi ni ada dua, ada intrinsic dengan extrinsic. Extrinsic motivation ni lebih kepada gaji, lebih kepada macam pangkat, lebih kepada macam external factors lah. Yang intrinsic ni lebih kepada kenapa orang buat benda yang diorang buat, mungkin sebab diorang nak jadi lebih baik. Macam main muzik. Kenapa orang main muzik? Sebab dia nak jadi lagi terror lah. Bagus, lepas tu nombor dua mungkin sebab dia ada bakat, dia ada kelebihan yang tak semua orang ada.
Yang nombor 3 mungkin dia ada masa. Dia macam dia nak isi masa lapang. So saya selalu tanya budak-budak belia ni, apa yang korang nak? What's your aspiration? What is your goal? Empowerment. Empowerment. Bagi dia orang nak. Lepas tu dengan masa yang sama kita cuba selarikan dengan agenda hijau. Dan green tu pada saya dia it should goes without saying lah. Should goes. Dia tak ada macam kena enforcekan kehijauan, tak. Semua benda tu it really boils down to apa yang korang nak buat. Korang nak buat seni, kita buat seni. Pakai benda-benda terpakai. Pakai pusat kita semula, kita buat. Nak buat arca, kita beli mesin welding. Kita buat arca. Apa nak buat? Nak buat music. Minimum cost yang minimum cost. Nak buat apa? Nak main music, kita sediakan platform. Kita buat stage, kita buat festival. Nak buat filem, ada Eco Film Festival. So kita just sediakan platform je. Yasmin, kalau mungkin institusi sendiri boleh menjadi catalyst, misalnya universiti, pusat yang paling ataupun intelek, akademi yang berpusat di situ dan pakar-pakar penyelidikan pembangunan berada di situ, mengapa tidak universiti misalnya college memulakan sesuatu yang besar? Mungkin tidak mampu untuk memulakan yang kecil, yang besar mengapa tidak? Saya rasa it boils down to capacity student masing-masing. I mean, of course the primary function is to graduate dengan degree lah. Tapi saya rasa semangat student sekarang semakin kuat. Banyak student-led initiative and kalau kita lihat dari universiti banyak bottom to top approach. Sementara kita menunggu polisi ni disiapkan, sementara kita menunggu direktif ke arahan ke undang-undang ke untuk paksa kita jadi mesra alam ke, grassroots organisation semakin membangun dan mereka sedar kita tidak boleh menunggu. Bagi sementara menunggu ni, baik kita buat apa yang kita boleh untuk forwardkan lagi agenda hijau ni. Dan seperti apa yang Haris cakap, it should be a lifestyle. Sukar ke kalau kita di kantin ataupun di kafeteria universiti ataupun sekolah sebagainya haramkan penggunaan ataupun plastik, penggunaan pembungkusan dan sebagainya? Kerana ada usaha yang dilakukan seperti USM misalnya cukup berjaya. UM pun, kenapa tidak? Actually tak susah, tapi kadang-kadang kita kena lihat dari perspektif peniaga tersebut. Sebab kalau nak katakan antara styrofoam dengan katakan kontainer yang lagi mesra alam, memang ada perbezaan dari segi harga. Mungkin 3 sen, 4 sen, 5 sen. Tapi kalau kita beli secara bulk, memanglah price difference akan tapi itulah masalah je. Kita fikir pasal duit, tapi kita tak fikir apa kegiatan membuang styrofoam ni, apa impact kepada alam sekitar dan seterusnya impact kepada keluarga kita. Sebab just imagine karma lah, apa yang kita buat kepada orang akan datang balik kepada kita juga. Secara kata pun dekat pertengahan ataupun kata masa panjang akan datang. Styrofoam ni hayat dia lebih kurang 400 tahun. So mungkin like I said, pakai buang society, kita dah buang, kita dah tak nampak dah sampah tu. Tapi kena kita bayar cukai untuk proses sampah buangan pejal ni. Lepas tu mungkin sumbat longkang pun kena treat, water treatment, tu semua kos yang kita tak nampak. Betul, lagi banyak sebenarnya. Hari tu kita keluar surat khabar 40 juta ringgit di belanja untuk membersihkan longkang. Dan kebanyakan daripada benda yang dikeluarkan daripada longkang adalah plastik. So kita sendiri yang actually menyebabkan banjir ni sebenarnya. Kalau fikir ataupun cara yang lebih mudah, misalnya kita ada Facebook, kita ada Twitter dan sebagainya. Pengalaman Suruhanjaya untuk mengumpulkan suara-suara daripada bawah ni kepada pihak atasan supaya mereka mendengar sesuatu. Adakah sudah sampai masanya kita membuat komuniti hijau ni secara ada sistematik, holistik sifatnya? Saya rasa dia kesedaran semua orang sekarang ni belia, terutama belia. Dia orang tak rasa yang dia orang sebagai individual boleh memberikan impact. So saya di peringkat untuk memberitahu setiap belia yang diorang sebagai individual boleh memberikan impact. Daripada diorang punya undi, daripada diorang punya Facebook like, buat sesuatu, even sekecil like. Kalau yang tu saja yang korang boleh buat, tak apa, janji buat sesuatu. Tapi it starts from there. Daripada like tu dia akan lebih mengetahui, lebih pastikan sedar, sustain, berterusan. Betul. Yasmin, mungkin akhir sekali, bukan setakat Earth Hour 1 jam, setengah jam sebagainya. Saya selalunya akan menghabiskan masa bercakap dengan my neighbour. Sebab tahun lepas bila kami celebrate Earth Hour di rumah, saya bawa anak saya
naik basikal dan anak saya tanya saya, "Mom, why is our house the only one switching off the lights?" Payahnya nak cakap. I realised Jawab susah. while semua rakyat Malaysia pergi ke bandar untuk tengok KLCC gelap, wah hebatnya, tepuk tangan, bestnya, di rumah kita biar semua benda on. Ironic, very ironic. Betul. So mungkin kita lihat dari segi just menilai kegiatan harian kita. Itu saja. Kalau tak boleh makan banyak, ambil yang kita apa yang kita boleh makan. Supaya kita tak membazir makanan. Kalau tak boleh, kalau boleh kapur, cubalah kapur dan sebagainya. Macam-macam. Facebook ada macam-macam. Atau datang ke Eco Plaza. Platform. Datang ke Eco Plaza. Terima kasih Haris, terima kasih Yasmin. Banyak lagi perkara yang kita nak bincangkan, masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan panggil lagi dalam platform yang lain pula, mungkin program-program di Esrawani. Bagi anda yang ingin menyampaikan pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami, ke email kami. InsyaAllah kita akan bacakan dalam program yang lain pula, dan ada cadangan hantarkan juga ke Facebook kami. InsyaAllah kita akan bincangkan topik yang anda fikirkan sesuai untuk dibincangkan dalam program You Wartawan. Sekian, Assalamualaikum. Bukan setakat setengah jam, bukan setakat 1 jam. Teruskan untuk menjaga alam sekitar kita untuk komuniti akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi. Terima kasih.